Selamat malam kepada penggemar-penggemar cerita seram di BRPH. Kisah ini mengisahkan hantu menyerupai pesakit di salah satu hospital kota Kinabalu. Sebelum Anda meneruskan untuk mendengar cerita seram saya ini, saya ingin mengingatkan kepada Anda di luar sana bahwa segala penceritaan yang orang kongsikan kepada saya adalah berdasarkan pengalaman mereka dan saya rahsiakan identiti sebenar kamu. Dan jangan lupa sediakan kopi Anda, sediakan rokok Anda, dan yang paling penting sambungkan earphone di telinga Anda untuk lebih syok. Kisah ini terjadi pada tahun 2016, di mana pada masa itu saya ni sering sekali mengalami sakit-sakit kepala dan stres disebabkan kerja. Satu hari ini saya mengalami stres dan mengambil ubat secara berlebihan ataupun overdose. Saya kemudian telah dihantar ke hospital Kota Blut oleh bapak saya. Setelah sampai di hospital Kota Blut, saya disahkan pesakit yang kritikal dan perlu dihantar ke hospital Kota Kinabalu. So, saya akan hantarlah menggunakan ambulans pada malam itu juga, sebab keadaan saya yang sangat kritikal. Setibanya kami di hospital Kota Kinabalu, saya terus diletakkan di zon kritikal. Keadaan saya pada masa itu cuma separuh sadar saja dan tidak berapa ingat sudah disebabkan obat yang disuntik kepada saya. Beberapa jam selepas itu, sekitar dalam jam 11 lebih malam, selepas saya diberikan rawatan oleh doktor, saya ditinggalkan untuk berehat. Tiba-tiba saya terdengar di ruang kecemasan ini macam yang riuh sangat. Doktor dan nurse kedengaran berteriak sebab ada pesakit yang baru masuk di kecemasan. Kemudian pesakit ini dihantar di zon kritikal. Dalam pikiran saya pada masa itu, mesti pesakit ini seperti saya juga, yang sakit dia agak kritikal macam tu dalam fikiran saya. Secara kebetulan pesakit ni diletakkan bersebelahan dengan katil saya. Lalu saya pusingkan kepala saya sedikit untuk melihat pesakit tu, walaupun saya berada dalam keadaan yang separuh sedar. Saya melihat pesakit ni dalam keadaan yang sangat kesakitan. Suara dia tu seperti menahan kesakitan. Pemisah antara katil kami ni cumalah tabir, tapi tabir ni tidak ditutup semasa dia tengah diperiksa oleh doktor. Pesakit tu sempat juga melihat saya, dan saya melihat air mata dia mengalir. Mungkin dia tengah menahan kesakitan dia tu. Beberapa minit selepas tu, saya ni baru perasan yang muka pesakit tu berlumuran darah. Mungkin dia accident, saya cakap dalam hati saya. Doktor pun datang ke arah saya untuk melihat keadaan saya. Lalu doktor tu suntikkan obat penenang ataupun obat tidur dalam badan saya yang boleh menyebabkan saya tertidur. Sebelum saya tertidur, saya masih boleh bergerak dan melihat, tapi dalam keadaan yang separuh sedar. Jam masa itu menunjukkan jam 12 tengah malam, di mana pada masa itu cuma doktor dan nurse saja yang berada dalam ruangan emergency ini. Ruang emergency ini orang luar tidak dibenarkan masuk kecuali staf dan pesakit saja. Keadaan dalam ruangan ini sunyi sepi sebab cuma beberapa orang doktor dan nurse saja yang ada di sini.
Tiba-tiba saya ternampak seorang lelaki tengah mundar-mandir seperti kebingungan di dalam ruangannya. Saya melihat pakaiannya itu bukan seperti dokter ataupun staf hospital sini. Orang tuh seperti berjalan ke sini kemari di dalam ruangan emergency ini. Pada mulanya saya hanya membiarkan saja, sebab dalam pikiran saya itu adalah pelawat. Jarak tempat lelaki itu berdiri tidaklah jauh dari katil saya. Dan saya tengok orang ni masih lagi mundar-mandir dekat dengan katil saya. Keadaan cahaya dalam ruangan tu samar-samar saja. Cukup hanya sekadar saya melihat wajah lelaki itu. Tiba-tiba saya baru perasan di mana ruangan ni orang luar tidak dibenarkan masuk. Macam mana doktor ataupun nurse tidak melihat dia dan menyuruh dia keluar. Badan saya pun mula berpeluh. Jantung saya berdebar-debar sebab ketakutan. Saya kemudian alihkan pandangan saya ke arah pesakit yang baru masuk tadi. Pesakit tu masih lagi dalam keadaan yang kesakitan saya nampak. Secara tidak sengaja, saya telah melihat wajah pesakit tu. Alangkah terkejutnya saya bila saya melihat wajah pesakit tu serupa dengan lelaki yang ada di dalam ruangan ni. Baju dorang pun sama, berwarna hitam. Kemudian pesakit tu pusing dan lihat ke arah saya dengan wajah yang berlumuran darah sambil dia tersenyum. Lalu saya pun menutup seluruh wajah saya dengan selimut yang telah disediakan. Saya ni tidak boleh buat apa-apa masa tu. Saya berfikir kalau saya berteriak, mesti staf sini anggap saya ni gila. Perasaan saya masa tu terlampau ketakutan dan tidak berani membuka selimut yang menutupi muka saya tu. Saya ketakutan sehingga saya tertidur sendiri. Beberapa jam selepas tu saya terbangun sebab staf nurse yang kejutkan saya dan memberitahu saya yang saya ni akan dipindahkan ke zon biasa. Sejak pada hari itu saya masih memikirkan siapakah lelaki itu dan adakah lelaki itu sudah meninggal ataupun belum, atau saya cuma salah melihat disebabkan saya dalam keadaan separuh sedar. Sekian penceritaan daripada BR Page pada malam ini. Sekiranya anda ada perkongsian ataupun anda ada pengalaman anda sendiri, kongsikan saja kepada saya di page saya ini. So, bertemu lagi kita di next perkongsian kisah seram malam anda.